Mengikut statistik di Malaysia, depresi atau kemurungan meningkat daripada 12% pada tahun 2011 kepada 29% menjelang 2020. Perkara ini boleh membawa kesan yang lebih buruk jika tidak dicegah. Ini adalah kisah tentang gadis yang bangkit dari kesedihan yang melampau. I want people to value the message behind it lah. Sukalah bila orang macam find themselves in what I do kan. Kehilangan adalah satu perkara yang akan dialami oleh setiap individu dan ianya akan memberi perubahan yang besar dalam diri mereka. Peluang lebih tinggi untuk seseorang itu menghadapi kemurungan jika dia hanya berdiam diri. Saya Zati Afika, umur 24, anak bongsu out of 3. Izzati Suza merupakan anak bongsu daripada 3 orang adik-beradik dan dia dilahirkan di Melaka. Saya dari Melaka, membesar dekat Labuan, Ipoh dan Muslim Melaka yang Terengganu lah. Izzati merupakan pelukis sepenuh masa dan kini minatnya lebih cenderung kepada lukisan doodle. Gadis ini gemar melukis doodle pada waktu lapang dan dia seorang yang suka meneroka perkara-perkara yang baru yang berada di sekelilingnya. Setiap lukisan gadis ini mempunyai maknanya tersendiri dan perkara itu lebih menjadi identiti bagi dirinya. Bandar Melaka adalah bandar yang bersejarah dan penuh dengan pengetahuan serta perkara-perkara yang melibatkan budaya. Gaya lukisan Izzati sering dikaitkan dengan budaya-budaya di Malaysia dan dengan berjalan di sekitar Melaka dapat memberi inspirasi kepada Izzati untuk menghasilkan karya yang sentiasa mengikut peredaran zaman dan masih mengekalkan kebudayaan. Di usia muda, Izzati telah memiliki kedai cenderamatanya sendiri yang dinamakan Kedai Suza. Nama kedai tersebut terinspirasi dan juga kenangan daripada ayahnya, Cik Suza Cik Hitam. Kedai ini telah beroperasi sejak daripada awal tahun 2018 lagi. Pada mulanya, tempat ini hanya dijadikan sebagai tempat Izzati meluahkan perasaan setelah ketiadaan ayahnya. Konsep kedai ini dibentuk oleh Izzati mengikut konsep seperti biliknya sendiri untuk keselesaan dia berkarya. Setiap lukisan yang dihasilkan mempunyai maksud yang tersendiri dan memberikan makna pada emosi si pelukis. Tetapi, di sebalik pembinaan Kedai Suza ini, terdapat 1001 perasaan sedih yang cuba diluahkan oleh Izzati selepas kehilangan ayahnya. Cik Suza Cik Hitam merupakan bekas ketua polis di daerah Kemaman dan beliau telah terlibat dalam satu kemalangan yang besar sehingga menjadi tumpuan media. Izzati adalah seorang anak bongsu yang sangat rapat dengan ayahnya. Setelah kehilangan ayahnya, Izzati merasakan sebelah sayapnya telah patah. Namun Izzati bertuah kerana keluarganya sentiasa ada memberi sokongan kepada Izzati yang menjadi penyebab utama untuk dia terus meneruskan kehidupan dan tidak hanyut dalam kesedihan yang melampau. Kejadian ini juga menjadi punca kepada Izzati berhenti daripada sambung belajar dan dia membuat keputusan untuk menjaga ibunya. Daripada situ juga, kakak Izzati meminta Izzati untuk membuka kedai kerana melihat keadaan Izzati yang sentiasa mengenangkan kejadian ayahnya.
nak dedikasikan kedai ni ke ayah lah, sebab ayah yang daripada dulu lagi ayah macam bukalah kedai. But then one day ayah accident dalam 2015. Ayah ada accident and then masa tu tak terfikir lagi. Lepas tu kakak pun cakap bukalah kedai supaya art awak tak dalam bilik je kan. Lepas tu cari-cari kedai, bukalah kedai. Lepas tu since ayah sakit time 3 tahun tu, macam everything I did was for him kan. I stop study, belajar sebab dia. I stop everything lah, tak kerja langsung, memang jaga dia full time. So why not buka kedai pun nama dia. So terciptalah Kedai Susah. Kehilangan ayahnya meninggalkan kesan yang mendalam bagi Izzati. Dari seorang yang ceria, dia berubah menjadi seorang yang pemendam. Hazikah yang telah mengenali Izzati selama 13 tahun sangat memahami keadaan Izzati. Dia ni seorang yang sangat I think kalau first time kenal dia macam mysterious lah. But then dia very friendly. Dia kalau sedih sebenarnya dia tak bagi tahu sangat, tapi dia keep journal. So dia banyak tulis atau express dia punya sedih tu dalam journal lah. So I think that's one of the way to express herself lah. Gadis ini meluangkan masa lapangnya dengan melukis kerana dengan perkara itu sahaja yang dapat menenangkan dan menghentikan Izzati dari rasa sedih yang melampau apabila terkenangkan kepada ayahnya. Kalau kita tengok dalam soal dia tu melukis untuk menghilangkan rasa sedih sebab kehilangan, pada saya, kalau cara melukis tu membolehkan dia hilang rasa sedih dan seterusnya meneruskan kehidupan, maka ia sangat membantu. Ia suatu tindakan yang sangat digalakkan. Inspirasi tetap teguh berdiri dalam gelap, kau tetap. Inspirasi tetap teguh berdiri dalam gelap, kau tetap. Lukisan seperti membawa sinar dalam hidup Izzati. Pada masa kini, lukisan doodle Izzati semakin dikenali ramai. Gadis ini telah mengambil peluang ke atas bakatnya untuk menyebarkan sayapnya yang lebih luas lagi. Izzati tidak hanya melukis di atas sekeping kertas. Malah, Izzati turut mengekspresikan lukisannya di atas kain belacok, beg dan pakaian. Pada mulanya, Izzati terinspirasi untuk melukis daripada sebuah buku komik dan daripada situ, Izzati mula mencari cara untuk melukisnya dengan sendiri. Inspirasi dulu suka tiru under 18 punya komik tu. Lepas tu dah start tiru, bila dah penat tiru, kita start stroke sendiri. Macam kita start nak lukis benda yang kita rasa, kita start nak lukis benda yang kita nampak. So start daripada situlah. Lukisan ini juga adalah salah satu punca untuk dia mencari rezeki dan juga untuk dia meneruskan kehidupan. Bagi saya, it's a doodle. Lukisan saya macam doodle yang bila you free, minda you free, you boleh doodle whatever you rasa. So, tapi dalam doodle saya ada maksud. So, bagi saya nama dia doodle abstract lah. Yang masih ada maksud tapi stroke yang bold. Antara peralatan lukisan yang digunakan oleh Izzati adalah cat akrilik supaya warna pada kain akan tahan lebih lama dan tidak menanggalkan warna. Sebelum mula mewarna, Izzati akan melukis secara kasar dengan menggunakan pensel dan kemudian dia akan melukis balik coraknya dengan menggunakan warna cat atau pen. Dan keunikan lukisan Izzati adalah menggunakan motif bibir besar. Bila masuk doodle contest ke, diorang akan tanya kenapa bibir besar? Kata kalau bibir biasa tak ingatlah manusia tu kan. So dengan floor tu orang ingat kita punya kan. Macam kelainan tu orang ingat. So kalau bibir tu bentuk biasa, tak adalah jadi Izzati Susah kat situ. Bagi rakannya, kelainannya itu adalah apa yang ada pada Izzati. I think dia punya art tu lain daripada yang lain. So I think very nice lah.
sebab kita tak nak lah benda yang sama kan, art yang sama. So dia punya cara dia express tu macam very nice and from herself kan, so kita boleh relate, kita kan kawannya. Aku ingin bermimpi denganmu ke awana untuk teman bintang bulan, kerananya lebih terang sinarnya dengan kehadiran kau dan aku. Bagiku kaulah yang terindah, manisnya senyuman, anugerah Tuhan memarahkan api dalam diriku yang tak pernah aku sangka ada. Pusingnya buatku asyik memikirkan dirimu, kau susun silang kata. Kedai Suza merupakan sumber utama Izzati untuk mencari rezeki. Oleh itu, Izzati akan sentiasa memuat naik lukisan yang dilukisnya di laman sosial Instagram. Media sosial merupakan platform utama Izzati untuk memberitahu tentang kedainya. Nama Izzati Suza mula terkenal di media sosial apabila dia mencabar dirinya untuk memasuki satu pertandingan iaitu melukis pada kasut Vans. Dia cakap, ada orang pakai setanjak kat luar. Sebab masa tu dah nak merdeka rasanya. Lepas tu orang tu cakap, dia kata ada orang pakai setanjak lah, ada orang pakai topi Iban lah. Lepas tu saya cakap, tak apalah, lukisan tu buatlah pakai topi Iban. Lepas tu, dah ramai-ramai tu ada orang pakai sing topi, headgear tu. Lepas tu, dah tambah, lepas tu nak tambah colour. Lepas tu macam, tambah kuning lah sebab pensel tu ada colour kuningnya kat situ yang disediakan. Okeylah colour kuning. Gadis ini tidak menyangka bahawa pertandingan ini adalah titik perubahan baginya. Izzati mengambil inspirasi untuk lukisan doodle-nya pakaian tradisional iaitu tanjak hasil idea bersama rakannya. Bagi pertandingan itu, Izzati telah mendapat undian yang tertinggi dan perkara itu satu kejayaan bagi anak muda di Malaysia kerana telah berjaya membawa nama Malaysia kepada jenama luar negara. Selain itu, Izzati juga gemar melukis komik dan akan memikirkan lukisannya. Salah satu komik paling berharga adalah cetakan daripada nasihat ayahnya. Dulu ayah selalu cakap lah macam, kalau rumah kita tak selesa, kita takkan duduk dalam rumah kan. So macam bila rumah tak selesa, duduk kat luar, cari kawan-kawan yang entah mana-mana. So anak-anak kita semua terbiar, mak bapak busy sangat. So dah macam huru-hara lah. Pula masa tu 16 September kot, Selamat Hari Malaysia. Kalau ikut psikologi, kita ada satu perspektif dari segi menangani kesedihan, kehilangan atau apa-apa perasaan negatif, kita panggil coping. Kalau orang tu, kalau bapa dia tak ada, jadi siapa lagi nak jaga? So orang tu memang tak ada choice, memang tak ada pilihan lagi lain melainkan meneruskan depan untuk cara keluarga. Inspirasi tetap teguh berdiri dalam gelap, kau tetap inspirasi tetap teguh berdiri dalam gelap, kau tetap. Izzati gemar memindahkan lukisannya ke suatu yang realiti. Barang peribadi Izzati tidak terlepas daripada kreativiti lukisannya. Lukisannya juga turut menggambarkan realiti emosi Izzati. Satu lukisan yang saya rasa relates to myself well, yang ni lah. It's about two girls, it's yin yang lah. Kan? Dia ada satu perempuan, it's actually the same person.
Satu nak jadi baik, satu jahat dalam baik. Macam tu lah. Semasa aksiden ayah tu, masa tu baru nak jadi macam, baru nak solat, baru nak pakai tudung apa semua. Lepas tu masa tu lah baru rasa macam susahnya nak jadi baik. Tapi bila baik susahnya nak jadi jahat. You know, macam adalah that phase. Lepas tu terciptalah this yalah yin yang girls kan, macam it means a lot to me lah. Gadis ini sangat suka dengan kerjayanya sekarang dan perkara itu membuat dia menjadi sangat bersungguh-sungguh ketika menghasilkan karya terkini seiring dengannya. Motto hidup is dulu follow the flow, macam kita tengok apa yang kita boleh buat. Tapi sekarang kita make the best of apa yang kita ada. Macam kita ada ni, kita jadikan ni, ada ni. Macam itulah. Kini Izzati mempunyai prinsip hidup yang baru. Izzati memulakan kerjayanya daripada bawah dan kini dia mengharapkan agar sesuatu yang lebih baik akan datang kepadanya. Satu sebab ialah sebab kita belum mati. Jadi kita perlu teruskan kehidupan. Dan lebih-lebih lagi bagi kita sebagai orang Islam, kita ada misi kehidupan kita, iaitu seperti yang digariskan dalam Al-Quran. Kita diciptakan untuk menjadi hamba, untuk beribadat pada Allah. Jadi itulah misi kita. Dan lagi satu misi kita sebagai manusia ialah untuk menjadi khalifah. Siapa sangka gadis ini boleh berjaya pada usia muda walaupun kehilangan ayahnya merupakan tamparan besar dalam hidupnya. Selain itu, dia juga mengharapkan agar masyarakat dapat menghargai mesej yang disampaikan di dalam lukisannya. I want people to value the message behind it lah. Macam nak relate ke apa ke, okey lah, faham lah. Tapi nak to find value in it, masing-masing kan ada dia punya opinion kan. So bila diorang tengok, diorang rasa something macam itu value, macam dia nampak apa yang aku nampak tapi dalam perspektif yang lain. Itu valuable pada saya. Macam orang tengok, ni bagi aku ni maksud dia, macam okey lah, it's up to you lah kan. So bagi saya itulah macam sukalah bila orang macam find themselves in what I do kan. Macam tu. Kini, Izzati mempunyai sokongan yang ramai dan mereka bangga dengan pencapaian Izzati. Individu di sekeliling Izzati sentiasa mengharapkan yang terbaik untuk Izzati. Kini, gadis ini sudah mencapai satu kejayaan dan akan meneruskan minatnya dalam lukisannya tanpa lelah. Supaya dia terus buat apa yang dia suka lah daripada dengar orang cakapkan. And terus express dia punya art tu dengan yang cara yang dia suka, buat apa yang dia suka lah. And then teruskan membuat art yang baru. Bagi Izzati, memberi inspirasi kepada masyarakat adalah matlamatnya. I would say gunalah benda tu. Guna benda tu into something yang you rasa boleh benefit orang lain juga. Jangan gunakan kejatuhan untuk jatuhkan orang lain juga. So kita guna apa yang kita rasa bad for us, kita guna tu and kita jadikan something yang, yalah, bila kita rasa kita dah rasa something yang worse, kita jadilah someone yang better, you know. So that's how you benefit others kan. Macam itulah. Izzati berjaya bangun dan bangkit dari perasaan sedih yang melampau atas rasa kehilangan dan kini dia adalah seorang pelukis dodol yang terkenal. Bagi Izzati, semangat ayahnya akan diteruskan di dalam setiap lukisannya. Kerana itulah satu-satunya kenangan yang sangat bermakna bersama ayahnya yang telah dilakarkan pada beg kesayangannya. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini.
Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu.